Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam pada kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi-nabi daripada Nabi Adam hingga 124,000 nabi, pada aulia-aulia Allah yang kian lama Allah Subhanahu wa taala cabut dari muka dunia ini. Semua arifin billah, semua sahabat-sahabat, semua kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, ahli kubur, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pohonkan, dan juga kepada almarhumah Khairul Bariyah binti Khadijah yang baru wafat beberapa hari. Mohon pada Allah letakkan tempat sisi Allah, rahmat Allah, dapat ketenangan di sisi Allah, seperti mana dia berada di dunia ini dalam keadaan diridai oleh Allah. Begitu juga bila wafatnya dan dibangkitkan kembali dalam keadaan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tidak mampu hamba-Mu ya Allah nak mengucapkan kesyukuran yang banyak yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Engkau benar-benar ya Allah membuktikan Engkau cinta kasih kepada kami dengan nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Tanda benar-benar Engkau cinta kasih kepada dan kami ya Allah, gunakan nikmat-nikmat-Mu dan tanda cinta kasih-Mu dengan membuat kelalaian dan keakuan diri ya Allah. Ya Allah, ya Allah, tidak ada tersembunyi bagi-Mu ya Allah kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, kurniakan kepada kami ya Allah kehidupan yang sebenar-benar ya Allah. Kami tidak mampu ya Allah membawa keakuan diri kami dalam kehidupan ini ya Allah. Walau sesaat, walau sekelip mata ya Allah, kami tak mampu tanpa-Mu ya Allah. Tanpa-Mu kami tidak boleh hidup ya Allah, kerana hidup ini adalah Engkau ya Allah. Tanpa-Mu ya Allah kami tidak ada kekuatan ya Allah. Kami tidak mampu bernapas. Kami tidak mampu melihat tanpa penglihatan-Mu ya Allah. Kami tidak boleh mendengar tanpa pendengaran-Mu ya Allah. Kami tidak ada daya upaya ya Allah. Kami berkata pun daripada perkataan-Mu ya Allah. Kami berkehendak pun daripada kehendak-Mu ya Allah. Mana mungkin kami boleh buat keakuan diri kami ya Allah. Ya Allah, mana mungkin ya Allah
Kami ada daya upaya keakuan diri kami, ya Allah. Ya Allah, kami banyak buat kesilapan dengan merasakan ada keakuan diri, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Tanpa-Mu, ya Allah, kami tidak ada daya upaya. Ya Allah, ya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Puji-pujian-Mu adalah untuk-Mu, ya Allah. Setiap nafas kami, setiap pengaliran darah kami dalam diri kami adalah daripada perjalanan yang Engkau jalankan, ya Allah. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami, ya Allah, mengaku atas keakuan diri kami, ya Allah. Pasangkanlah, ya Allah, sentiasa dalam diri kami wadahniahu, ya Allah. Pasangan, ya Allah. Ya Allah, kami tidak mampu, ya Allah, tanpa-Mu, ya Allah. Tanpa-Mu kami tidak boleh berada di sini, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Bersyukur, ya Allah, Engkau memberikan kami kehidupan, di mana kehidupan ini, ya Allah, adalah cerita-cerita-Mu, ya Allah, kisah-kisah-Mu, ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Segala puji-pujian itu layaknya untuk Engkau. Dikau yang tahu memuji diri-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikan pujian-pujian kami ini adalah menunjukkan Engkau-lah yang layak memuji diri-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Wa fahamna Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala jadi sifatullah, sifat menjadi kalam Allah. Terangkan hati hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga kesyukuran kita, di mana Dialah yang layak memuji dirinya sendiri berterusan. Di mana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita ini, yaitu ayam Allah, yaitu hari Allah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Dia meleburkan diri kita, membuangkan keakuan diri kita. Sentiasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tahu apa sebabnya kita ni diciptakan. Tak lain untuk kita menafikan diri kita dan mengisbatkan dirinya yang ada. Maka apabila Allah memberikan kefahaman kepada kita bahawa kita tak memiliki apa-apa,
menunjukkan kita berada di dalam hari-hari Allah. Hari-hari Allah ibaratnya satu detik kita berada di dalam hari Allah seperti 60,000 tahun. Kerana sedikit orang yang nak duduk di dalam hari-hari Allah. Hari-hari Allah, hari-hari yang tidak ada keakuan diri. Hari-hari Allah tu hari menafikan dirinya dan benar-benar mengisbatkan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kurniaan ini baru kita akan merasa nikmatnya 60 tahun, 60,000 tahun. Orang-orang yang tidak dapat duduk di hari-hari Allah, mereka 60,000 tahun samaannya tadi kenikmatan mereka. Maka dengan satu saat orang-orang yang telah dileburkan Allah, maka dia berada di dalam hari Allah sesaat itu semacam 60,000 tahun. Itu tadi kelebihan. Bersyukur kita yang hadir, yang dengar dalam YouTube ini, duduklah terus di dalam hari-hari Allah. Hari-hari Allah itu adalah hari-hari yang tidak mau ada keakuan diri, atau Allah telah leburkan kita. Kita benci sebenci-benci keakuan diri, dan yang kita hadirkan, yang kita rasakan hanya Dia semata-mata, keesaannya. Baik dalam diri kita, di luar kita nampak semuanya keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang lain. Maka di waktu itu tidak dapat kita nak ungkapkan. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada ketenangan, tidak ada sakinah lagi yang lebih besar melainkan di situ. Maka di situlah duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para rasul, para nabi-nabi, para wali-waliullah. Dia tidak mau ada keakuan dirinya, kerana dia dah mencapai kepada sakinah, ketenangan yang sebenar, iaitu dileburkan Allah Subhanahu wa taala dirinya, dan dirasakan benar-benar yang ada hanya keesaan Allah. Manisnya, nikmatnya, amannya, tenteramnya, tak dapat nak diungkapkan. Hingga kan semua penduduk-penduduk yang mengecapi nikmat berhajat kepada nikmat yang besar ini. Beruntunglah ketika kita di dunia ini telah merasakan kenikmatan. Bahwasanya kenikmatan yang sebenar itu adalah kita lebur, atau Allah meleburkan diri kita, maka tidak ada lagi keakuan diri. Sedikit sekali pada akhir zaman ini, penghujung zaman ini, orang yang nak duduk di hari-hari ayam Allah, kerana mereka lebih memandang kepada apa yang dinyatakan Allah, dan tidak memandang kepada siapa yang menyatakan. Maka mereka ini telah berada di dalam keadaan yang merugikan, kerana mereka mengambil percikan, sedangkan yang asal ibu itu mereka tinggalkan. Seolah-olah mereka meninggalkan modal dan nakkan kepada tambahan keuntungan. Mereka tertipu. Padahal mesti kita memegang kepada modal, baru kita akan dapat keuntungan. Tapi mereka tertipu, mereka mengejar keuntungan. Padahal modal kita adalah mengingat Allah, buang keakuan diri, hilang benar-benar, minta pada Allah leburkan, dan kita tak mau lagi mengadakan rasa keakuan diri lagi, dan kita merasakan Dia aja keesaan. Setiap kita berdiri, rukuk, sujud, duduk, siang, malam, pagi, petang, apapun keadaan kita, kita tetap
merasakan dia aja. Tak ada lagi keakuan diri kita. Di sinilah tempat yang paling tenang, ya. Di sinilah tempat yang paling indah, ya. Kalau sesiapa yang tidak menjumpainya di dunia ini, maka dialah orang-orang yang tersesat, yang tidak menemui jalan yang dikehendaki, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Karena jalan ini kita minta kepada Allah jalan yang lurus, jalan yang benar. Jalan yang benar itu bila kita buangkan keakuan diri kita buangkan semua. Seperti mana Allah menyuruh Nabi Musa AS di Bukit Tursina, buangkan dua terompa. Mana terompa yang pertama adalah dunia seisi-isinya, dan yang terompa yang kedua itu adalah buangkan keakuan hawa nafsu diri. Selagi kita tak buang itu, maka Allah berkata kamu tidak akan sampai. Ya, jadi gitulah juga diri kita ini tidak akan sampai kepada Allah, tidak akan kita kenal Allah selagi kita ada rasa keakuan diri. Maka itu beruntunglah kita, kerana ketika di dunia lagi Allah memberikan kepada kita kefahaman tentang diri Allah kepada kita, hingga kita tidak jahil lagi, di mana kita tak mau lagi mengakui ada keakuan diri kita lagi. Alhamdulillah, setiap satu orang yang mendengar, walau sekali mendengar dalam YouTube atau mendengar secara live, pasti akan mendapatkan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Kerana yang datang, yang dengar ini semua adalah atas urusan Allah. Maka kita datang ini atas urusan Allah yang menguruskan kita datang. Dan yang pendengar-pendengar YouTube, tanpa rahmat dan inayah Allah, mereka tidak mahu mendengar. Kerana banyak pendengar-pendengar YouTube yang hanya bila dengar sedikit sudah berhenti, ataupun mereka tak nak lanjutkan lagi. Mereka mengatakan salah, tak kena, itulah, inilah. Itu saya, bukan urusan saya. Urusan tu semua urusan Allah. Jadi yang untungnya orang yang pendengar YouTube yang hadir yang mendengar YouTube berterusan, mereka inilah orang-orang pilihan Allah yang mendapatkan keuntungan di dunia lagi, iaitu nakkan betul-betul pada Allah. Kalau dia tidak dapat keuntungan rahmat daripada Allah, maka menunjukkan tandanya dia tidak mahu lagi mendengar YouTube kita. Malahan dia akan mengklaimkan sebagai ajaran ini ajaran saya, ataupun ajaran ini mengaku ketuhanan. Mereka akan mengagak-ngagak, meramal-ramal sendiri, kerana ada kedengkian dalam lubuk hati mereka, ada kebencian. Sedangkan kita berkata bukan untuk kebencian, kita berkata atas dasar bukan nak sesuatu imbalan, nakkan satu kepentingan selain Allah, tak ada langsung. Maka itulah saya cakapkan tadi, pendengar-pendengar yang berterusan dalam YouTube ini adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar aja, belum dia faham, dia terus mendengar aja. Dia niat aja nak mendengar, dia buka aja, dapat tak dapat itu urusan Allah. Mereka dah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bersama-sama dengan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia tahu dalam YouTube yang kita sebarkan, yang kita selalu berucap ni tak lain. Ceritanya balik-balik buang keakuan diri, nakkan Allah. Balik-balik ulang tu. Tapi mereka diberi rahmat oleh Allah, tidak jemu-jemu. Setiap kali dia dengar yang sama, setiap kali juga akan datang rahsia sir yang berbeza-beza. Rasa kelazatan demi kelazatan di sisi Allah, disebabkan dia benar-benar nakkan Allah, maka Allah tambahi, wa iza tuliyan alaihim ayatuhu zadathum imana. Dibacakan ayat-ayat Allah
ataupun diulang-ulangkan ayat Allah, 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 hati ni bertambah lazat dengan Allah. Dan Allah tambahkan lagi kelazatan, kenikmatan, zauq di sisi Allah, hingga dia tidak jemu mendengar-dengar YouTube itu. Itulah manusia pilihan Allah. Teruslah mendengar, wahai yang ahli-ahli pendengar YouTube. Jangan dihiraukan orang yang tidak dapat bahagian. Ya, kita jangan hiraukan. Dia tidak dapat bahagian daripada rahmat dan nikmat di sisi Allah. Orang yang mengesakan Allah tak apa. Kita dapat, teruskan. Jangan kita petikaikan. Dan kita doakan mudah-mudahan mereka kembali dan terus bersama-sama dengan kita. Itu hal tujuan kita. Kita tidak ada rasa kebencian. Kita tak ada rasa kepentingan apa. Kita bukan nak golongan kita ramai, tak. Kita cuba nak bersatu, sama-sama mengesakan Allah. Tak ada untuk kepentingan satu kumpulan ni, tak ada. Kita pun tak ada letak nama kumpulan pun. Cuma kita asal dipanggil manusia, dia agama apa, dia bukan Islam ke, dia Islam ke, yang pentingnya kita ajakkan untuk sama-sama kita ni sama-sama bertuhankan Allah. Walaupun agama engkau lain, walaupun engkau mengatakan engkau agama Buddha, Kristian, apa pun Yahudi, tapi itu bagi saya tidak penting. Yang pentingnya dengar apa yang nak diucapkan ni bukan kepada Islam. Ini adalah perkara yang kita nak sampaikan daripada Allah kepada Nabi SAW yang membawa mubashirah wa nazirah. Tidak lain. Kita juga menyampaikan atas sebab berita gembira yang kita dapat apabila kita kenal diri, kenal Allah. Inilah berita gembira yang Allah suruh sampaikan. Maka kita juga sampaikan seperti mana Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para wali Allah. Begitulah kita juga nak sampaikan juga mubashirah wa nazirah, untuk sama-sama kita dapat berita gembira. Apa tu? Untuk kita dapatkan Allah. Yakin, hakul yakin kita terus langsung berhubung dengan Allah. Itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebelum dia disampaikan amanah-amanah yang lain, amanah yang paling besar yang Nabi SAW nak sampaikan adalah berita gembira di bahawasanya kita kena kenal diri, kenal Allah bersungguh-sungguh. Bila kenal diri, kenal Allah, barulah kita mendapat keuntungan yang besar. Bila dapat keuntungan besar, maka yang lain disuruh Allah, kita nampak semuanya tambahan-tambahan keuntungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab keuntungan yang paling besar apabila kita telah beres, selesai kita mengetahui bahawa kita tidak ada. Kita dah kenal diri kita, kita tidak ada. Yang adanya Muhammad, dan Muhammad itu tidak lain adalah sifatullah, iaitu nur zat Allah Ta'ala. Yang ada adalah keesaan Allah. Dan tak ada lagi hidup kita, dan tak mahu lagi hidup kita lagi nak merasa ada keakuan diri, melainkan yang ada adalah Allah, nur zat Allah Ta'ala dan nur Muhammad itu telah bersatu. Dan istilah bersatu itu bukanlah dia berpisah, sebenarnya dianya satu. Dibahasakan seolah-olah 2, 3, 4, tapi sebenarnya satu, tetap sampai bila-bila pun Allah tu esa satu, tidak ada dua. Itulah makna sebenar yang bila kita mahu mengenal diri, mengenal Allah, inilah yang manis, yang tiada pahit. Betul-betul kita kosongkan. Yang ada hak Allah SWT, tak ada yang lain lagi dah. Tak ada yang kita nampak, melainkan Allah di dalam, di luar, di mana pun kita sentiasa merasakan Allah. Dan kita bersedia untuk diletakkan di mana pun, tetap hati kita hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ila rabbika farghab. Hanya tujuan kita hanya Allah Subhanahu Wa Taala, tak mau lain. Walau sesaat, walau sedetik kehidupan kita adalah Engkau lah uruskan ya Allah. Jangan kau biarkanlah. Melihat dengan penglihatan Engkau ya Allah. Aku mendengar dengan pendengaran Engkau ya Allah. Aku berkehendak atas kehendak Engkau ya Allah. Bila Engkau mengatakan suka, suka. Bila Engkau mengatakan tidak suka, kami pun tidak suka ya Allah. Maka kita ikuti betul-betul apa saja yang diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kalau Allah ridha,
kami pun ridha ya Allah. Itu kedudukan orang-orang yang bila dah kenal diri, kenal Allah, dia tidak mau mandai-mandai walau sesaat. Walaupun perkara itu yang sama, tetap waktu yang akan datang ditanyakan kepada Allah bagaimana nak memperlakukannya. Maka kehidupan dia 24 jam sentiasa bersandarkan benar-benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia tidak mau sedikit pun ada rasa keakuan diri. Dia merasakan kalau ada rasa keakuan diri, maka dia akan rasa kemurungan, dia akan rasa tidak sedap, dia tidak akan rasa seronok jiwanya. Melainkan dibuangkan keakuan diri, baru dia ada berasa seronok, dia berasa tenang, dia berasa aman. Di situlah kedudukan yang kita nak, insya-Allah. Saya rasa cukup sampai sini dulu. Kita minta tambahan daripada pencerahan daripada saudara-saudara kita, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dengan hidayah, taufik, petunjuk, inayah, rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala telah menyusun, mengaturkan dan menguruskan kehidupan kita sehingga kita dapat berada di majlis mengenal Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini. Majlis kita mentauhidkan Allah SWT, majlis mengesahkan Allah SWT dengan kalimah thaibah, kalimatul ikhlas, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syukur banyak-banyak, setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT, yang mana kita nak usahakan supaya kita dapat buang keakuan diri, dapat leburkan keakuan diri kita. Kita nafikan keakuan diri kita, nafikan kita ni tidak ada apa-apa, kita tidak memiliki apa-apa, dan kita tidak boleh buat apa-apa. Hanya Allah SWT isbatkan kebesaran Allah SWT, kudrat Allah SWT. Allah SWT yang memiliki segala-galanya, Allah SWT juga yang buat segala-galanya. Jadi alhamdulillah Allah SWT telah pilih kita dengan rahmat dan kasih sayangnya, yang mana di dalam satu ayat Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sadaqallahul azim. Sungguhnya Allah SWT beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya engkau tidak dapat memberi hidayat, memberi petunjuk sekalipun kepada orang yang engkau kasih. Seperti mana bapa saudara baginda Rasulullah SAW itu Abu Talib, seorang yang begitu dikasihi oleh Nabi SAW. Allah kata kau tak dapat bagi hidayat, tapi Allah SWT yang memberi hidayat, petunjuk kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah Allah telah memilih kita, kita bersyukur. Yang mana Nabi SAW kita bisa dengar kisah baginda SAW usahakan kepada bapa saudara dia Abu Talib supaya dia juga dapat ucapkan kalimah la ilaha illallah. Tapi Allah Ta'ala tak pilih. Walaupun begitu sekali, banyak kali sekali Nabi ajak, Nabi dakwahkan, tapi alhamdulillah apabila kita usahakan supaya kita buang keakuan diri, maka alhamdulillah semuanya dengan pilihan Allah SWT, dengan rahmat dan kasih sayang dia. Jadi alhamdulillah, itulah sedikit minta maaf kalau ada keakuan diri, dan saya sudahilah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dengan izin dan limpah kurnia dapat
menghadiri di dalam majlis yang penuh barakah ini. Alhamdulillah, bersyukur sangat-sangat ya Allah SWT. Jadi tak ada apa nak sampaikan, sekadar itu je lah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya, dengan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, dapat kita sama-sama berhimpun pada malam ini dalam satu majlis yang penuh barakah, bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang penuh barakah, guru-guru. Alhamdulillah, kalau bukan dengan pilihan Allah, kalau bukan dengan kehendak Allah, nescaya tidak dapat kita berada pada malam ini di dalam majlis ini. Tidaklah lain melainkan dengan keizinan Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala semata-mata, maka dapatlah kita berada pada malam ini. Dapatlah kita mengingat Allah pada malam ini dengan ingatan yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar lenyap segala keakuan diri, agar hidup kita ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu penceritaan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suatu ketenangan melainkan ketenangan berada di bawah tadbirnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kerisauan akan masa hadapan, tidak ada kesesalan akan masa yang lalu, kerana semua itu adalah di bawah tadbirnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-mukashafa ghaibul fuqara ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmatnya kita bersama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam keadaan asyiknya kita untuk mendengar kalimatul Rabbi, iaitu hal tujuh, la ilaha illallah, menafikan keakuan diri kita, menafikan segala keakuan diri kita yang ada hanya Allah, yang menyatakan yang banyak tu, menyatakan kepada semua yang seluruh alam ni, sekian alam ni, menunjukkan kepada Esa. Itulah yang kita nak masukkan di dalam lubuk hati kita ni. Sentiasa kita kena berkehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah yang dikatakan manis tiada pahit yang Rasulullah SAW beritahu. Jadi kehidupan kita ni tak lain berulang, yang dikatakan 7 yang berulang: manis, pahit, masam, manis, susah, senang, buruk, baik. Semua yang benda tu akan di antara berlawan, di antara salah satu tu. Jadi apa yang dikatakan sebelum ini, kita tak duduk di situ tapi duduk dengan Allah. Duduk dengan Allah tu apa dia? Baik pun dia duduk dengan Allah, yang tak baik pun daripada Allah, kita duduk dengan dia. Kita duduk di tengah-tengah tu. Kalau dikatakan hari tu saya pergi ke kebun, abang yang buat apa, yang buat pagar tu, dia kata, Allah panas lah. Lepas tu jawapan dia beritahu saya balik, panas pun tak kenal, kan? Hujan pun tak kenal, dia kata. Lepas tu dalam hati saya cakap,
duduklah dengan Allah. Dia cakap, saya dalam hati saya cakap lah, saya cakap dengan dia. Tu nama jawapan dia tu pun dah ada dah. Kan? Jadi dia memikirkan. Tu orang abang tu dia tak tafakkaru lah sama-sama dia buat kerja tu kan. Oh, panas pun tak kena, hujan pun tak kena, saya pun senyum je lah. Kan? Saya pun tu pun datang daripada perkataan Allah SWT. Abang yang buat di kebun tukang. Alhamdulillah. Jadi kita nampak perkataan-perkataan ni semuanya bersumber daripada Allah SWT. Tak sia-sia kan? Tak sia-sia. Yang panas ke, hujan ke, kita rasa tu kita sentiasa bersama dengan Allah SWT. Sedangkan cacing yang kat dalam, kalau nak cerita cacing ni kan, Piramli cakap kan, kawan-kawan dia datang jumpa Piramli masa mengunjung Pak Lalang kan. Sedangkan ulat dalam batu pun boleh makan, apakan kita di dalam rumah, dia katalah. Itu bukan main-main punya bahasa. Itu bahasa mendalam. Maknanya dia bergantung harap dengan Allah SWT. Tak kira lah apa usaha dia pun, semua datang bergantung kepada Allah SWT. Sampailah dia jadi ujung Pak Lalang, ujung ahli ujung negara kan. Itu kebesaran Allah. Yang Piramli punya seni dia kan. Seni dia melakonkan sesuatu untuk menyampaikan kepada kita mesej tertentu berkenaan dengan Allah SWT. Bergantung haraplah dengan Allah SWT. Tak ada yang lain. Dia susah dulu kat rumah yang buruk tu pun dia kata, sedangkan dalam ulat pun boleh makan. Sampai jadi kopi Piramli kan. Itu pun boleh makan kata. Nampak nampak dia punya kiasan-kiasan dia berkenaan dengan berkehidupan dia dengan Allah SWT. Bukan calang-calang Piramli ni. Dia mengajar kita, insyaAllah. Jadi kita memandang di situ ke arah mengisahkan Allah SWT. Jadi sama-sama kita mendengar macam Ustaz kata tadi, mendengar, jadi pendengar yang baik, insyaAllah. Lembutkan hati kita untuk kita mendengarkan benda-benda macam ni. Tak lain Allah Ta'ala akan memberi kita sami'na wa ata'na, insyaAllah. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diucap oleh saudara kita, teman-teman kita tadi, semua daripada khatir Rabbani, daripada kalimat-kalimat kudus, daripada kalimat-kalimat Rabbi, di mana kita tak dapat nafikan. Mereka ucapkan itu semua daripada keikhlasan, iaitu dia nak mengajak kita sama-sama kasih sayang. Bukan senang manusia zaman akhir zaman ni nak ada watak gitu. Kita boleh bersatu atas dasar untuk kepentingan. Kepentingan tu kemudian. Tapi atas dasar kepentingan betul-betul kita hendakkan manusia ni selamat di dunia dan selamat ni di akhirat, susah kita nak jumpa. Tapi itu yang diucapkan oleh teman-teman kita tadi. Ni nak minta kita ni sama-sama kita ni selamat di dunia dan selamat di akhirat. Apa tu? Iaitu dapatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dah dapat Allah Ta'ala, tak adalah keakuan diri. Itulah yang mereka inginkan. Maka itu mereka berkata dengan berbagai-bagai sudut, bola tu satu je. Piala dunia tu bola tu satu je. Satu dunia tu, yang seronok tu yang main. Yang paling seni tu adalah yang bermain. Brazil lawan tu. Baru-baru ni Brazil lawan tewas. Penyokong-penyokongnya kecewa. Kerana yang lawan tu peringkat awal sangat mudah sebenarnya mengalahkan. Tapi bola tu bulat. Allah tu menentukan. Jadi kalau kita memandang bola tu tanpa iman, kita tak nampak seni bola sepak tu. Seni bola sepak tu itu iman dulu, iaitu kita tahu yang menentukan menang kalah tu Allah. Tapi kita tak duduk di situ. Kalau kita duduk situ, kita akan tahu menang atau kalah. Brazil lawan kumpulan Kroasia ke yang tak boleh, maknanya Brazil kalah. Banyak peramal-peramal kata Brazil menang, tapi bila tewas
Sebab kita duduk nak menang. Kita bukan duduk nak nampakkan. Bola tu titik, iaitu yang menjadikan titik bola tu adalah Allah. Jadi di situ perlu kita, sesuatu yang Allah jadikan tu tidak sia-sia. Bila kita mempelajari ilmu mengenal diri, mengenal Allah ni, kita dapat iman, keyakinan kepada Allah. Maka semua yang cerita-cerita dalam dunia dan sekalian alam ni nak jadi daripada dulu sampai sekarang, apa akan jadi ke depan sampai kiamat, semua orang dah masuk surga, semua tu kita dah nampak dah. Keputusan dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa pun terjadi, kita dah bersiap. Sebab yang paling mustahaknya adalah dengan Allah. Jadi itulah, saya kadang-kadang suka tengok bola ni. Sebab jangan kata saya ni lalai. Sebab saya nampak keindahan. Di sebalik keindahan ada dia punya kesenian. Di sebalik kesenian tu ada keimanan. Untuk kita meyakini bahawasanya tiket yang nak dibeli lihat pertandingan bola tu aja, harga beribu pun sanggup. Lepas tu kena tempah bayar awal-awal tu. Kena bayar awal-awal tu. Sanggup datang daripada mana tu, seluruh dunia. Sebab keyakinan mereka tu bila Allah dah bagi rasa syok. Tu tadi. Cuma syok tu, bila waktu syok yang betul-betul kemuncak syok tu, bila kita sokong sesuatu negara tu, dia punya penyerang ataupun pemain yang kita target yang boleh menjaringkan gol. Bila satu kumpulan negara kita sokong, dia menjaringkan gol tu pula kita punya kesukaan, maka keasyikan kita melihat dia dapat menjaringkan gol tadi, kepuasan. Cuma kepuasan tu kita tak alihkan. Bahawa kegembiraan dia dapat menjaringkan gol, kita puas tu tadi, kita alihkan bahawasanya dengan kau tu lebih puas. Di situ dhamma keimanan. Bila orang melihat sesuatu tu dengan keimanan, maka dia tidak lalai buat apa pun. Yang penting kenikmatan tu jangan berhenti di situ, tapi kita berhenti kepada siapa yang menggunakan kita nikmat untuk kita suka melihat kepada sesuatu. Kesenian bola tu tadi. Dan kesenian bola tu tak lain, ada dia punya, dipanggil keimanan. Kerana iman ni lebih halus daripada seni. Jadi bola tu ada seni permainan dia. Jadi di sebalik seni tu adalah Allah, iaitu keimanan. Jadi jangan pandang orang tu Islam tak Islam, tapi pandang siapa yang bagi. Sampai kalau kita sepak bola tu tak sama. Bola tu sama, semua orang boleh sepak. Tapi kalau dia tu sepak profesional, bola tu boleh berpusing ke kiri dan ke kanan. Dan bola tu boleh melencong 90 darjah masuk ke dalam gol. Itu tanpa latihan-latihan, tanpa jurulatih. Jadi kita kena ingat, jurulatih untuk tanpa kita nak dapatkan Allah, tanpa kita mencari jurulatih pembimbing rohani, kita tidak akan dapat skill-skill untuk rasa zuk untuk tenggelam. Jadi Allah dah titipkan kepada jurulatih Maradona, jurulatih Zico, jurulatih Rummenigge, jurulatih siapa pun, dia ada jurulatih masing-masing. Dia yang mengajarkan skill-skill tu, rahsia-rahsia untuk skill untuk mengelecek, skill untuk menjaringkan gol, skill dalam situasi sepakan percuma, sepakan sudut, semua ada skill-skill yang diajarkan oleh jurulatih. Jadi begitu juga pembimbing-pembimbing rohani, skill-skill untuk mencapai kepada baqo kepada Allah. Dia akan tunjukkan cara-cara yang Allah Ta'ala telah titipkan kepada mereka. Kalau kita tak jumpa pembimbing rohani tu, kita tak jumpa skill tu. Tak jumpa skill tu, kita tengok macam biasa lah orang tu berzikir. Kita tak tahu dia tu duduk makam apa. Dia kalau betul-betul berselawat aja, dia dah fana. Dia dah bakok. Dia sebut sekali, dia sebut, dia dah tak ada lah. Kita kalau tak belajar, bergoyang pun 1000 kali tak khusyuk juga. Bergoyang 1000 kali, bergoyang macam mana pun tak khusyuk juga.
Sebab dia bukan dia boleh buat, dia ada skill yang Allah Ta'ala titipkan kepada, kalau zaman dulu Nabi Muhammad SAW ataupun Nabi-Nabi dulu. Setelah Nabi tutup, diserah kepada para sahabat ataupun para wali-wali Allah yang mewarisi ilmu-ilmu mengenal diri, mengenal Allah tu. Rasulullah kata ada. Setiap zaman tu kalau tak jumpa jurulatih pembimbing rohani tu, kita tak akan dapat kenal Allah Subhanahu. Sebab Allah dah letakkan, mudahkan di situ. Kita terus-terus tak dapat, kita takkan boleh. Jadi Allah, Rasulullah suruh cari. Jangan sampai tak jumpa pembimbing rohani. Kita minta betul-betul ya. Baru gitu. Selagi tak jumpa, selagi itu kita belum selamat. Sebab apa? Kita tak kenal lagi Allah Subhanahu Taala. Kita tak faham lagi. Tandanya apa? Tak faham. Ya, kita ngangkat barang, kita rasa kita. Kita melihat, kita rasa kita. Kita bercakap, kita rasa kita. Terlihat bola tu tengah malam, boleh lihat bola. Tapi kita masih lagi nampak bola. Kita tak nampak Allah nak sampaikan apa dalam bola tu. Jadi dalam bola tu ada kesenian. Dalam kesenian tu ada halus lagi, dia panggil keimanan, keyakinan kepada Allah. Bila kita duduk ya di stadium tu, baru kita rasakan, ya Allah, tadi aku tengok di dalam YouTube ya, di dalam TV aja, kan lain suasana dia. Lepas tu pertandingan tu pula secara live kita lihat, dan berbanding dengan secara ulang tayang, kita dah tahu berapa menang dia kan. Jadi keseronokan, kenikmatan tu bila live kita berada di dalam stadium tu, dan lebih lagi adalah kita tu permain, dan lebih lagi baru kita menendang, bukan kita yang menendang. Kita nampak kekuatan Allah. Cepatnya Allah bagi lari sini kita nampak. Ya Allah, cepatnya dia, cepat Allah Ta'ala. Bukan dia yang cepat, tapi Allah menunjukkan skill dia, pergi ke sini, pergi sini. Kawan kau dah sana, passing sana. Kita tengok tu, kita nampak. Jangan kita tengok macam orang kafir tengok, orang tak kenal diri, tak kenal Allah tengok. Tengoklah bola tu. Di situ ada keindah jamalullah. Di situ juga kita berzikir, dia ada skill dia. Waktu berdiri solat itu, apa skill dia kita rasakan. Waktu rukuk tu macam mana keadaan dia, skill dia untuk kita rasakan waktu tu. Lain berdiri, rukuk, sujud, duduk antara dua sujud tu lain makom-makom dia nak dirasakan tadi. Tapi kita tak duduk dengan ahli dia. Kita sekadar jadi penonton bola. Jadi bila kita jadi, sampai bila pun kita jadi penonton bola, kita takkan dapat rasai kita sebagai pemain bola. Bila kita jadi pemain bola, baru kita tahu. Bila kita duduk jadi penonton, kita faham dah, kita dah bermain. Kalau penonton bola aja kita tak main, kita Maradona pun kita bodohkan bila dia tak dapat jaringan gol. Kalau dia dapat jaringan gol, kita puji betul dia. Dia dapat nikmat. Dia dapat nikmat, kita pun rasa. Dia dapat nikmat waktu bila dia menjaringkan gol. Ini masing-masing kita tengok. Pasukan mana, Korea ke, Amerika ke, pasukan apa lagi? Brazil ke, Argentina ke? Apa lagi? Pasukan Arab Saudi ke? Mana pun pasukan, kalau dah menjaringkan gol, cuba kita tengok watak dia. Dia tetap dia merayakan diri dia sendiri dengan Allah tadi, dengan dia lari, dia slide, dia punya puas dapat jaringkan, gembira dan puas. Sampai dia lupa kawan dia puji dia, kemudian dia tak peduli dia. Kalau Maradona, dia lompat, dia buat tangan macam ni. Dia perhatikan kalau Maradona. Jadi masing-masing kita tengoklah, jangan tengok kosong. Tengok tu kita nampak itu perbuatan Allah. Dia memuji diri dia sendiri. Dia syok tu macam mana. Dia peduli penonton ramai ke, dia dah tak nampak dah waktu dia dah carikan gol, dia syok tu. Bakok fanak dah tu. Kan? Di situ kita nak cari, kita tengok sesuatu yang Allah ciptakan, tak sia-sia di situ. Tu tengok. Orang mabuk jangan disalahkan, kata Nabi. Biarkan dia habis mabuk dulu. Kan? Gitu. Orang mabuk minum arak tu, kencing kat dalam masjid. Sahabat nak pergi
tegur dia, nak bantai. Nabi kata jangan, biarkan dia habis kencing dulu. Biar dia dah habis semua, dia dah relax, baru tegur dia. Nabi kata, kalau rumah ibadah awak orang kencing macam mana? Tu tak boleh. Waktu dia dah sedar. Jangan waktu dia tak sedar. Kamu je air kencing dia lari. Dia tak sedar, dia kencing lagi. Kita tegur dia pula. Lagi susah nak bersihkan. Jadi ada masing-masing ada skill ya. Jadi buka, kalau kita dah betul kenal diri kita Allah, kita beriman, apa pun kita nampak semua mengalahkan. Kita jadi penonton bola, kita bangun tengah malam minat pada bola, kita akan alihkan kepada Allah SWT. Tak ada yang sia-sia nak kita buat. Tak ada lagi yang kita mahu nak rasa ada keakuan diri. Itu kita maknanya hidupkan. Jangan kita matikan dengan sesuatu tu. Kita matikan kepada siapa yang menjadikan sesuatu tu. Dia. Hidup. Sekarang kita tengok apa ni, siapa tuan rumah Piala Dunia? Qatar. Dia jadikan satu medan untuk berdakwah. Pada satu dunia datang, dijadikan medan untuk berdakwah. Dia persiapkan. Ada pengaruh-pengaruh tu hari ada masuk LGBT, dia ada lambang warna-warna kan. Dia tak bagi masuk stadium. Buang dulu. Dia masuk tempat-tempat tu ada LGBT kan, memang dia larang betul. Lambang-lambang tu pun dia tak bagi. Macam tu sekali. Ya. Jadi ambil peluang. Mana ni banyak pengajaran-pengajaran yang Allah Ta'ala ajarkan kepada kita. Bukan dalam Quran saja. Dan dalam Quran yang kita baca, dia terjemahkan di dalam suasana-suasana. Quran ni begitu. Yang tersurat di situ, yang tersiratnya bila yang lagi tersirat lagi dalam diri kita. Itu lagi mahal dalam diri kita. Kalau hidup ni dah semua hidup nanti. Kita nampak semua jadi ayat-ayat Allah Subhanahu Taala. Bukan 6665 ayat. Banyak ayat-ayat Allah. Allah kita nampak semua jadi ayat, semua jadi ayat. Bila dah betul-betul kita menghilangkan keakuan diri, akan datanglah kesucian. Anzala ala amdihil kita. Dia akan turun, Allah Ta'ala turunkan kepada kita kesucian-kesucian tu tadi. Kesucian tu mana keimanan, keyakinan kita kepada Allah. Dia turun, kita yakin seolah-olah kita dapat maklumat daripada Allah, yakin. Tapi kalau dia keakuan diri, berlawan benda tu di keakuan diri dengan benda hak. Mana boleh bercampur, wala talbisul haqq bil batil. Mana boleh campur hak dengan batil lah boleh. Celarulah kita. Mana satu nak pakai ni, jadi was-was. Tapi kalau buang keakuan diri, buangkan hal dunia, betul-betul nakkan Allah, dia akan datang jelas dan nyata, tak ada bengkok. Ya, insya-Allah saya rasa cukup sampai sini dulu. Terima kasih. Ya. Cuma kita nak sekarang ni kita merealitikan. Maknanya merealiti itu maknanya seperti Rasulullah lah. Rasulullah kalau kata A sampai bila-bila A lah. Sekali Rasulullah kata tak adalah mau keakuan diri, sampai bila-bila lah dia jaga tu, tak ada keakuan diri lah. Ya. Jadi kalau misal kata ramai-ramai ni guru tu cakap buangkan keakuan diri, kita dah bersedia lah. Kita bukannya cari jalan nanti kalau aku ada keakuan diri macam mana. Kita tak boleh jawab gitu. Maknanya bila cakap buangkan keakuan diri, la ilaha illallah, kita dah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, sekali kita sebut, kita biasakan. Jangan lagi berkehendak kepada dan tukarkan setiap apa pergerakan, penglihatan, pendengaran, dia jangan rasa engkau lagi. Jangan rasa diri kita lagi. Itu Rasulullah SAW bagi tahu. Ini manusia yang macam ni, yang tegas, yang asidak walal ini. Dan kalau kita nampak, kalau guru-guru pembimbing kita, dia tengok daripada jauh dia tengok anak murid dia borak-borak sana dalam keadaan ada keakuan diri, dia boleh marah daripada jauh. Padahal di sini engkau jauh sana, dia tak tahu pun apa engkau borak. Tapi dalam mana dia terasa engkau ni dah tak ada rasa keakuan diri bercakap ni. Depan aku je kemain kau. Pijak semut tak mati tak. Jadi guru pembimbing rohani bukan dia ajar waktu kita di sini. Waktu yang kita ni rasa jauh tu dia trace kita.
Itu pembimbing rohani. Ya. Bukan dia nak lihat depan kita ni. Belakang kita tu yang kita harus perhati. Ini guru pembimbing yang sayangkan kita betul-betul. Jadi jangan kita lupa bahawa dia tu berbuat bukan nak menelik keburukan kita. Dia terlalu sayang kepada kita. Tugas dia berat. Tugas dia berat. Dia menanggung dosa-dosa anak muridnya. Dia yang akan terkena dulu sesuatu anak murid dia ada rasa keakuan diri, dia yang terasa. Apa tak kena ni, dia terasa. Kau waktu makan tadi apa tu? Kau apa yang gini-gini, dia boleh. Kau lihat apa ni, dia boleh. Jangan kita rasa dia tak tahulah, jangan. Dia buat bodoh je. Tapi jangan cabarlah. Kalau dibukakan nanti, diceritakan nanti, baru kita nak percaya pula. Jadi jagalah diri kita ketika berhadapan dengan guru mursyid ataupun di belakang tu lebih-lebih lagi. Sebab dia nak kita dapat Allah Ta'ala. Mana-mana pun wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jangan nampak aku, nampak Allah di mana boleh. Berjaya tak kita ni sebagai salik orang nakkan pada Allah, belajar dengan mursyid tu, berjaya tak kita di mana pun kita rasakan Allah. Itulah anak murid yang sebenar-benar orang yang dapat dia buat akhlak baik dengan mursyidnya. Mursyidnya tak mau disanjung, tak mau apa, tapi mursyidnya mau kita jaga, mana pergi pun kita berakhlak dengan Allah, dengan makhluk. Dia tahu. Kita cakap kurang ajar dengan mak bapak kita derhaka dengan manusia, macam-macam lah kita buat, menipu, hutang orang tak bayar, semua dia tahu. Tapi tinggal lagi dia cari ibu dia. Dia tak, sikit-sikit ni dia tak nak. Tapi jangan cabar dia. Dia tak mau tegur kecil-kecil. Dia ambil ibu dia. Bila ibu dia sedarkan, yang lain tu semua hilang. Itu dia cari, insya-Allah. Carilah guru mursyid yang begitu. Kita alang-alang kita Rasulullah SAW begitu. Dia sayangkan sahabat-sahabat. Insya-Allah. Saya pun pernah bermimpi Rasulullah tu sayangkan kita tu. Dia datangkan bahawa saya ni nak dibagi ujian oleh Allah, berbentuk sekeping papan. Ujian tu nak datang di atas, nak datang pada saya. Rasulullah tangkap Rasulullah buang ke separuh ujian tu. Jadi ujian separuh tu pergi kat saya pun tak tahan ujian tu. Rasulullah juga yang buangkan juga. Tengok sekeping papan macam handphone, Rasulullah juga keluarkan. Dia cakap, ya Allah, tak sanggup aku kena macam ni ujian, ya Allah. Lepas tu Rasulullah punya sayang nak sampai ujian daripada Allah tu. Allah tu bagi pada kita ujian, Allah dah bagi kita ketahanan. Jadi yang Allah bagi tu memang kita boleh layak. Tapi Rasulullah tu masih lagi tangkap ujian kita tu, buangkan separuh. Punya sayang Nabi Muhammad SAW begitu. Itulah sebenarnya. Selalu jadi begitu. Bukan, jangan kita ingat Rasulullah biarkan kita kena ujian. Dia buang separuh dulu dah sebelum kita minta. Ini berlaku dalam hidup saya, bukan ambil kitab mana-mana. Ini berlaku dalam hidup saya. Nampak Rasulullah telah datang tangkap buang. Bukan kata saya hebat, tapi dah dia perlihat yang gitu. Saya cerita lah. Rasulullah punya sayang kita. Padahal ujian tu daripada Allah, dan memang Allah dah bagi kekuatan untuk kita tahan. Tapi Rasulullah tangkap lagi, ujian tak sampai kat kita, ditangkap, dia buang separuh lagi. Yang separuh pun kita rasa nak lepas pun susah, Rasulullah sendiri keluarkan, buangkan ujian, melepuk papan. Lepas tu siap, ya Allah, berat. Lepas tu Rasulullah tunjuk belakang saya. Tunjuk belakang tu. Saya tengok kayu balak besar-besar kayu. Itu saya sekeping kayu balak. Belakang Rasulullah tu ujian dia. Yang Rasulullah tanggung tu kayu-kayu balak yang dah Rasulullah dah. Umat punya masalah yang berat-berat ni semua Rasulullah dah. Banyak kayu balak banyak ni. Menunjukkan Rasulullah tu tanggung, berat tanggungan Rasulullah pada kita umat dia disayang tu. Dah dia buangkan banyak
beban-beban ujian-ujian kita oleh Rasulullah. Itu saya terjaga tu, saya menangis saya. Sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka Rasulullah nak kita buang keakuan diri. Lega Rasulullah. Supaya kita tahu esakan Allah. Tu. Jadi kita akan jadi penolong-penolong untuk gembirakan Nabi Muhammad SAW bila kita ajak manusia mengenal diri, mengenal Allah. Kita ajak aja. Ajak je, orang tu nak dengar sekali ke dua kali ke, nak ikut ke tak ikut, kita ajakkan aja. Rasulullah tahu, memang tahu, Rasulullah pun tahu. Itu pun dah engkau menggembirakan Rasulullah dan Allah Ta'ala. Sebab tu ada tuju sebenar. Iblis, syaitan dan kuncu-kuncu dia semua dia tak bagi. Pantang dia, jangan bagi umat Nabi Muhammad ni kenal diri, kenal Allah. Kalau dia kenal diri, kenal Allah, habis kita tak boleh cek makan. Ibaratnya gitu lah. Tak boleh buat apa, betul? Memang tak boleh buat apa. Malahan kita ni takut. Dia ni takut. Dulu ni dia selalu dia berani dengan kita, dia bohong kita, macam-macam trik dia buat. Macam-macam kita terkena fitnah dia macam-macam. Sekarang ni dia pula. Kita ajak dia zikir sama-sama. Kita tak ada benci dia. Dia pula takut. Dia ajak, mesti ajak zikir ni. Takutlah aku. Jumpa kita jauh lah. Bukan kita nak lawan kan dia, kita nak ajak dia sama-sama zikir, istighfar, taubat. Pantang dia lah, kerja dia kan menyesatkan. Kita berbalik, kita ajak nak kebenaran, mana boleh. Larilah dia kan. Jadi tak payah auzubillah kan. Tak payahlah auzubillah. Auzubillah tu maknanya ni lah. Kita tu kenapa berlindung tu kepada Allah tu macam mana berlindung? Tak ada keakuan berlindung macam mana? Duk sebut hari-hari a'udzubillahi minasyaitan. Tak lari-lari pun syaitan tu. Sebab kita tak nampak. Tapi bila kita faham rupanya a'udzubillah tu tak ada keakuan diri. Berlindung supaya tak ada rasa keakuan diri, berlindung pada Allah. Itu lebih berat daripada syaitan dan iblis. Diri kita tu tadi kan. Jadi kita berlindung jangan ada diri. Bila tak ada diri kita, dia nak kacau. Dia memang tak boleh buat apalah. Itu nama kita memohon kepada Allah itulah perlindungan dia. Bukan saya kata tak boleh baca. Bacalah tapi kena faham maqam dia. Itu tadi jadi siapa-siapa pun saya alu-alukan lah kalau ada orang cerdik pandai orang alim ulama ke mufti ke, datanglah. Ahlan wa sahlan, datang jumpa saya. Ataupun nak ke mana-mana saya boleh jumpa, saya seronok. Kita muzakarah, berbincang. Saya ni jahil. Masih ibaratnya saya ni kalau nak ke laut, saya baru cecah air laut kaki. Baru situ je saya sikit. Belum nak melangkah ke laut lagi. Lautan tauhid baru nak bijak je saya ni. Jadi tolonglah aja. Janganlah cerita keburukan. Ya. Saya banyak kelemahan, tak payah cerita. Dah banyak betul kelemahan, tak payah cerita kelemahan saya. Jadi ajarlah saya yang cerdik pandai, ulama, mufti ke panggillah saya ataupun jemput saya datang ke, saya pergi. Saya nasihat saya suka. Pasal saya tak ada apa benda. Baru nak mula, baru nak start. Bukan ustaz, baru nak start. Tak tahu apa benda. Jadi saya cerita saya ni cerita untuk main-main je. Borak-borak kosong je. Ya, insya-Allah saya nak lebih nak kepada kasih sayang. Kalau rasa nak jumpa saya nak berbalah tak payahlah. Saya bagi menang lah. Saya bagi menang, tak payah datang. Saya gembira kalau tak datang nak berbalah. Tapi nak berkasih sayang boleh semana pun saya pergi. Saya suka, saya seronok. Saya suka sangat. Kita berkasih sayang, saya suka. Sebab kita kena bersatu sekarang dengan kasih sayang. Nak cari ilmu tinggi, kita sampai bila tak cukup di atas langit, masih ada langit lagi. Tinggi kau puasa tiap-tiap hari puasa. Ada orang lagi tinggi puasa. Puasa dia makan dia hanya nasi putih dengan garam hari-hari. Kau kata puasa kau betul, puasa kau masih puasa nafsu. Dia puasa, dia makan nasi putih dengan garam, air suam. Tiap-tiap hari dia puasa. Hari dia haram puasa, dia tak puasa. Kau kata puasa kau tinggi. Dah ada lagi tinggi. Jadi sebenarnya kau nak apa? Kau kata nak cari orang tinggi, nak bersanap, nak guru ni hebat, baru kau percaya, kau boleh belajar dengan dia. Kau siapa kita? Kita ni siapa nak menentukan Allah Ta'ala punya pentadbiran Allah Subhanahu Ta'ala? Siapa kita? Kita rasa kita dah betul sangat ke? Banyak ke ilmu kita sampai kita boleh menentukan engkau belajar dengan dia ni kau jangan belajar? Siapa kita?
Kan? Jadi tanyalah hati kita masing-masing, sebenarnya hati kita masih berpenyakit. Jadi buangkan penyakit tu, penyakit yang paling besar, keakuan kita nak rasa kita itu penyakit besar. Itu dibiarkan nanti lagi teruk. Allah tutup nanti. Allah tutup nanti. Hidup kita pun tak selesa. Ilmu banyak tapi tak tenteram. Tengok orang ni lebih sikit kita tak puas hati. Kita nak dialog dengan dia, nak cari silap dia. Oh ya Allah, apa kita ni? Dia jangan ada fikiran tu. Sekarang ni kita betul-betul ustaz-ustaz, ulama-ulama, mufti-mufti semua berkumpul atas kasih sayang. Masanya dah terlalu, patut masuknya dah sampai masanya. Ya, satu dunia, Piala Dunia boleh satu tengok duduk kan. Boleh orang Qatar tadi ajarkan untuk ni medan untuk berdakwah. Kan? Jadi kita kenapa nak buangkanlah kekurangan tu sikit-sikit tu, biasalah. Zaman Nabi pun ada kekurangan, tapi Nabi satu kan. Kurang sikit-sikit biasalah kita. Kan? Mana ada manusia yang sempurna. Melainkan Rasulullah pun masih lagi hati besar, merendahkan diri. Sifat qana, cukup masih apa yang ada. Merasa tawaduk, merendah diri Rasulullah. Padahal dia yang paling, tapi merendah diri lagi. Jadi kita makin kita berilmu, makin kita belajar kenal diri, kenal Allah, sebenarnya memang kita akan makin boleh tunduk dengan siapa pun. Yang penting hati kita dengan Allah. Tunduk tu bukan makna kita menyembah dia. Tunduk tu tanda kita tawaduk kepada Allah. Kita tak mau ada keakuan diri. Insya-Allah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan. Besok saya akan balik ke KL balik pagi insya-Allah. Jadi kita akan buat talk di sana lah pula di KL insya-Allah. Jadi dalam menyampaikan ada keakuan diri wa afu minkum wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala nabi.